dan salam sejahtera. Jadi kita masuk chapter 3 yang ni. Control of DC motor. Ya, saya mengucapkan terima kasih pada Dr. Fizatul Aini Fatakur yang telah menyumbangkan nota untuk kita hari ini lah. Ya. Jadi 65% daripada tenaga elektrik kalau kita tengok kat US sendiri ianya digunakan oleh elektrik motor. Dan dalam sektor industri ya, katakan 75% daripada total energi yang digunakan oleh motor ya, daripada keseluruhan elektrik itu 75% adalah motor dalam industri ya. Dan 90% daripada motor tu, yang 75% tu digunakan oleh machine induction ya. The main reason kenapa dia popular ya, yang popular induction machine ni sebab dia tahan lasak ya, tahan lasak, kemudian banyak kegunaan dia dan mudah untuk kita maintain dia, dan yang paling penting dia murah ya. Dan ketepatan kuasa dia adalah tinggi ya, berbanding dengan lebih tinggi daripada motor DC. Lihat di bahagian sebelah kanan pula ya. Jadi NS sama dengan 60F per dengan PP ataupun sama dengan 120F per dengan PRPM. Ini adalah kelajuan ya, apa yang dimaksudkan dengan kelajuan. Perbezaan di antara kelajuan rotor dan juga kelajuan sinkronis ya, adalah dikenali juga sebagai slip, iaitu S. S sama dengan delta N per dengan NS, sama dengan delta omega per dengan omega S, sama dengan NS tolak N per dengan NS. Ya. Arus rotor boleh dikira mengikut formula seperti di bawah ni, di mana dia bagi situ arus rotor sama dengan simbol tu equals to V per R. Okeylah, sebab kita pun tahu bahawa I sama dengan V per R kan. Tapi dalam kes ni R dia ataupun kita panggil sebagai Z adalah kompleks sikit lah, iaitu hasil pertambahan di antara R1 tambah R2 prime. Ya, di mana kita boleh lihat di manakah kedudukan R1 dan R2 prime tu pada rajah equivalent circuit ya, bagi induction motor, iaitu kalau kita tengok di sebelah kanan tu R kita di mana ya. Apa yang dimaksudkan dengan R1 ya, dan apa yang dimaksud dengan R2 prime. Begitu juga dengan TD. TD sama dengan PD per omega ataupun sama dengan 3 V kuasa 2 R2 prime bahagi dengan S omega S dalam kurungan nilai galangan dia lah, ataupun kita panggil sebagai Z kita ya. Jadi TD ni boleh diringkaskan ya, sekiranya kita menganggapkan bahawa nilai-nilai lain iaitu R1 dan X kita adalah kecil, X equivalent ya, X equivalent kita adalah sangat kecil, maka ianya sama dengan V kuasa 2 per S bahagi dengan omega S R2 prime. Perhatikan pada bahagian sebelah kanan ya. Bahagian sebelah kanan, R equivalent. Apakah R equivalent? Dan apakah X equivalent? R equivalent adalah sama dengan R1 tambah R2 prime ya. Dan X equivalent equals to S1 tambah S2 prime. Dan di bahagian bawah tu, rajah yang kat bawah tu ya, bila kita ringkaskan rajah di bahagian atas tu, dia tunjuk rajah seperti di bahagian bawah.
Dan kita lihat bahawa R2 prime per S, 1 tolak S tu sebenarnya mewakili beban bagi motor. Yang mana ia termasuklah ya, beban mekanikal dan juga beban putaran dia. Ini adalah asas ya. Asas bagi kawalan kelajuan motor induction. Kelajuan sinkronus adalah sama dengan 120 Fs per P. Dan TD sama dengan V kuasa 2S, omega S, R2 prime. Kita boleh lihat ciri-ciri daya kilas kelajuan bagi motor induction adalah seperti pada rajah yang di sebelah kanan. Perhatikan bahawa TS, T maksimum ya, daya kilas maksimum bahagian paksi X tu ya. Daya kilas kan. Jadi T maksimum akan menghasilkan kelajuan yang maksimum. Ya. Ini adalah ciri-ciri daya kilas kelajuan. Dan juga kita boleh lihat di situ ada lengkok ya. Lengkok yang menggambarkan ciri-ciri dia lah. Jadi setelah kita perhatikan equation yang telah kita bagi tadi, maka kita tahu ya, kita boleh simpulkan bahawa kelajuan sebenarnya untuk motor induction tadi boleh kita kawal ya, boleh kita kawal jika salah satu daripada pembuli ubah yang boleh kita ubah ya, ada 7 sini. Berbeza dengan motor DC sebelum ni kan, ada 3 je kan, selalu kita ambil kat motor DC tu. Tapi bagi motor induction motor ataupun kita kelaskan sebagai motor AU ya, motor arus lalik, ada 7 jenis ya yang kita boleh gunakan untuk mengawal kelajuan. Kita tengok yang pertama iaitu amateur or rotor control. Yang kedua amateur or rotor inductance. Tadi resistance, sekarang inductance. Kemudian kita ada magnitude of terminal voltage. Ya, kita boleh kawal volta masukan dia. Dan juga yang keempatnya, kita juga boleh mengawal frekuensi dia. Ya, bukan hanya nilai kelajuan, tetapi nilai apa orang panggil tadi, voltage dia, tetapi juga kita boleh mengawal frekuensi. Ya. Yang kelima ialah rotor voltage injection. Ya, kita boleh inject pula rotor voltage tu. Dan yang keenam, slip energy recovery. Dan yang ketujuh, voltage or frequency control. Dalam membincangkan aliran kuasa bagi motor induction, ya, kita dapati input kuasa masukan ataupun P-in kita sebenarnya boleh kita pecahkan kepada dua, iaitu stator losses dan juga air gap. Stator losses terdiri daripada copper losses dan juga core losses. Ya. Air gap power pula, PG kita tu sebenarnya boleh kita pecahkan lagi kepada dua, iaitu rotor copper losses dan juga develop power ataupun PD. Dan develop power tadi ni boleh kita pecahkan lagi kepada dua, iaitu rotational losses dan output power. Dan formula-formula yang sesuai untuk kita lihat ya bagi sebelah kiri dan sebelah kanan ialah iaitu dia menunjukkan persamaan equation ya, equation bagi setiap apa yang kita definisikan sebagai kehilangan tadi ya, sebagai masukan tadi, input, power input tadi. Di sini kita tengok bahawa copper losses PCU ya, di sebelah kanan kita tengok PCU kita equals to 3I kuasa I1 kuasa 2 R1. Begitu juga dengan core losses P-ion ya, P-ion equals to 3V kuasa 2 per RM. Dan PG kita, air gap power equals to 3I2 prime kuasa 2 ya, keseluruhan tu
R2 prime per S ataupun sama dengan T di omega. Dan kita boleh pecahkan lagi, tengok formula-formula yang kat bawah tu ya. Dia ada tunjukkan yang berikutnya.